Yo, what's going on YouTube? Selamat datang ke Jugador TV. Episod kali ni serius sikit sebab ada isu panas iaitu European Super League. So untuk episod kali ni kami akan discuss pasal benda tu. Basically apa tu European Super League? Kelab-kelab, major kelab dalam Europe kita panggil founder, dia bergabung dalam 12 kelab sekarang akan bentuk satu midweek competition yang akan rival Champions League bukan ganti Champions League untuk para peringkat awal ni, yang dia nak rival dengan Champions League. So antara kelab-kelab yang terlibat adalah Big Six team dalam Premier League iaitu Manchester City, Manchester United, Chelsea, Arsenal, Spurs, Liverpool. Spurs Spurs sekali. Di Itali top 3 kelab AC Milan, Inter Milan, Juve. Di La Liga pun yang sama, top 3 kelab Atletico, Barcelona dan juga Real Madrid. So basically Zed, kenapa sekarang European Super League ni dalam pandemik ni, kenapa sekarang? Okey, kalau ikut-ikutkan, aku perasan semalam ada satu tweet tu lalu. Tweet tu tahun 2009. Florentino Perez. Dia cakap memang dia nak tubuhkan ESL ni. Title yang sama, benda yang sama, keluar seketui European Super League. So memang perancangan tu dah berapa? 10, 11, 12 tahun dah. So aku rasa memang dia dah lama kumpul. Dia dah peram lama dah strategi tu. And then tapi sebelum ni dia tak boleh buat sebab dia tak ada backup. Dah macam sama macam politik kan. Tanpa backup mana-mana orang yang kuat tak boleh jalan lah. Tapi bila sekarang ni owner-owner Liverpool, MU, Arsenal, semua American, satu benda common, semua American, semua join force dengan dia. In the end dia dia presiden, dia chairman. Dia jadi chairman. Dan ni semua vice chairman. Dan dia jalan, dia tibai habis, UEFA, FIFA semua dia tibai habis. Dia announce semalam. Semalam agak terkejut jugalah. Kira memang timing dia tu kalau perasan sehari sebelum UEFA announce yang depa nak revive Champions League sekarang ni daripada 32 tim ke 36 tim. So strategi depa tu memang mengena aku rasa. Macam cakap tadi, pandemik. Aku rasa proses tu dipercepatkan sebab pandemik Kita tahu pandemik selama ni memang banyak kelab yang ni dah tak ada duit dah. Kelab-kelab besar pun, Real Madrid, Barcelona walaupun ada Messi tapi still memang sekarang ni tak ada duit. Dengar kata nak pergi travel naik flight pun dah tak mampu dah. Kena naik bas apa. So in the end memang pandemik ni percepatkan. Dan aku rasa pasal reward tu lagi Kapiu kan cerita betapa banyaknya yang membuatkan kelab-kelab link ni semua putih mata. Dia basically aku rasa macam ni kenapa depa tubuh ESL sekarang sebab depa nak buang orang tengah tau. Depa nak buang betul. Depa nak buang UEFA dalam equation dapat duit. Depa rasa kalau depa owner 6 club ni, depa sepatutnya dapat duit yang lagi banyak. Tapi disebabkan ada UEFA, depa tak dapat duit yang banyak tu iaitu streaming right daripada Sky Sport dengan BT Sport basically Dia macam ni depa banyak player, depa punya stadium, tapi UEFA yang dapat streaming right, BT Sport kan, Bein Sport. Depa yang dapat duit untuk buat. Padahal tu nama championship tu je hamnya. Jadi depa tak puas hati dengan apa yang depa dapat selama ni. In the end depa buat decision macam ni and depa dapat duit yang lagi banyak. Depa nak, tak silap aku nak collect dengan DAZN untuk DAZN untuk dapat Amazon mana ada kata? Untuk dapat streaming right tu. Tadi Zed cakap pasal global pandemic Sebab benda ni tiba-tiba main, obviously sebab amount of money yang involved, amount of money yang sangat tinggi, yang sangat banyak tapi bagi aku ni memang sangat penting diri Sekarang ni dalam masalah pandemik betul kita nampak situasi dalam kelab-kelab kecil, dalam liga-liga bawah Championship 2, Championship 1 ataupun National League. Ada setengah kelab tu yang sampai kena bubar tak? Yang kelab kena bubar, tak campur lagi staff kena buang, tak campur lagi player gaji tak dibayar. Arsenal 55 orang. Liverpool tu. Yang tu kelab besar tau. Tapi yang ni Gunnersaurus semua. Yang ni yang kelab-kelab kecil ni yang memang sebab tak boleh main bola tu tapi benda ni, situasi ni nampak sangat penting-penting diri. Mereka memang pentingkan top-top kelab saja. Sepatutnya the opposite yang berlaku tak. Kelab-kelab besar ni kena bersatu dengan FA ke, kena bersatu dalam semua Premier League ke, bantu kelab-kelab bawah ni. Tapi instead mereka ambil peluang untuk cari duit lagi banyak supaya mereka akan kekal stabil, supaya mereka boleh elak bankruptcy kan. So having said that obviously amount yang money involved memang sangat banyak sampai mereka berani buat sekarang kan. So Kapiu explain more pasal duit yang ada dalam liga yang kau buat ni, European Super League. Basically European Super League ni senang. Kalau hang nak buat,
Hang nak keluar daripada Premier League, kita tahu Premier League pun dapat banyak duit dah. Liga lain pun dapat banyak duit dah. Kalau hang nak keluar daripada league ni, mesti kena ada duit yang lagi besar. And JP Morgan Chase, investment bank dekat US, mereka nak invest 3.5 bilion. Pound ke dolar aku tak pasti. Pound selalu. Pound, banyak. And basically 12 founding club ni, dia 15 lah actually, nak tunggu lagi 3, tak tahu siapa dia. Setiap tahun dia akan dapat 350 juta pound. Easily, confirm 350 juta pound. Tak tercampur dengan streaming rights apa semua benda-benda lain lagi lah. So easy money actually. 350 juta pound tu hang beli apa? Mbappe 2, Neymar 1, Haaland kan. Easily lah. And jadi bila boleh buat macam ni, dia akan attract banyak player. Sebab hang tengok kelab-kelab macam Arsenal rugi season lepas, macam hang kata Barcelona rugi, Real Madrid rugi. Semua defisit. Manchester City pun tak bagus apa dia punya financial result tahun lepas. Kalau Tony lagi teruk lah sebab fans tak ada kan. So in the end bila depa buat macam ni, depa dapat free 350 juta setiap tahun. Senang lah kan. Dan defisit hilang, semua hutang-hutang pun boleh bayar. And benda tu aku rasa dalam business sense benda tu logical lah. Tapi football wise, fan wise, benda tu orang kata apa? Tak syok lah. Untuk tambah-tambah untuk local football, untuk local fan lah, untuk macam kat UK, macam kat Serie A, depa punya fan lah. Kita sebagai national fan, bagi aku, kalau aku okey je nak tengok. Tapi benda tu jadi tak sedap lah, faham tak? Dia kata apa, tak syok lah. Dekat European Champions Super League ni, tengok kalau menang berapa 400 juta. Kata je 400. Kalau hang menang dapat 400 juta. Untuk konteks lah aku letak Champions League, Johan 74 million kalau menang final. Tambah-tambah sekali dengan hang menang pada first game dalam grouping apa semua, total ada lah 113 juta macam tu. Ni Johan European Super League 400 juta. Businessman mana nak tolak aku macam hang cakap tu. So benda in business wise benda tu memang make sense gila. Tapi kalau in terms of football ni aku rasa benda tu merosakkan bola gila. Okay, tadi hang cakap dari segi price reward lah, betul tak? Clearly kelab-kelab besar ni tak puas hati lah dengan reward. Sebab dia kata kalau aku menang Champions League, which is seorang je boleh menang, kalau aku boleh buat like 3 kali ganda, 4 kali ganda lagi banyak kan. Nampak yang mereka tak puas hati dengan format tu. Sebelum ni memang ada bunyi-bunyi dah. Memang hang nampak lah intelijennya mereka ni, mereka dah prepare dah. Announcement yang mereka buat tu betul-betul sehari sebelum UEFA announce new format Champions League. Okay, UEFA plan untuk announce format 36 team Champions League lah. Orang kata tak puas hati dengan 32, so UEFA plan untuk announce. And if let's say lah European Super League ni go through, kita tengok dulu format dia. Format dia tak sama dengan Champions League. Champions League group stage ada 8 group stage lah. Okay, sekarang hanya ada 2 group stage. Total ada 20 team. Ada 15 founder team. 15 founder team, and founder team tu adalah top teams lah. Founder team ni bagi aku tak adil sebab depa memang takkan relegate langsung. Mungkin dalam masa yang lama kan. 5 team tu akan ada chance untuk qualify lah. So format game akan ada home and away. Satu group ada 10 team dan akan ada 18 game lah per season. Top 3 team dalam setiap group akan marah ke peringkat seterusnya, quarter final. Tempat keempat dan tempat kelima akan lawan untuk play off untuk marah ke quarter final. Aku tak tahu format ni fair ke tak. Tapi fair ke tak dari segi in term of competition lah. Tapi kalau in term of involving smaller club semua memang tak fair langsung. Kalau let's say tengok Arsenal not even a Champions League club anymore. Spurs not even Champions League club anymore. Mereka nak safeguard club mereka nak main kat liga yang besar untuk setiap season. Memang tak fair. So Zid, explain more lah pasal fair tak dari segi sporting ambition. Okay, kalau tengok kesan tu ada beberapa kesan yang boleh tengok. Aku rasa okay, kita tengok daripada yang first kali kesannya competitiveness of the league domestic league. Sebelum ni kita tahu perbezaan Champions League dengan ESL lah macam cakap tadi. Kalau Champions League kena dapatkan top 4, kemudian baru dapat Champions League. Tapi sekarang bila mana top 6 ni semua dah automatic, semua dah automatic duduk dalam tu. So in the end top 4 battle tu hilang lah. Top 4 punya battle tu memang lepas ni kemungkinan kita takkan nampak lagi. Depa akan fokus untuk menang EPL 1. Kira Johan tu 1 ya. Ya, Johan 1 je. In the end aku rasa tak adil untuk tim-tim bawah sebab jurang perbezaan financial lah aku rasa. Bayangkan sebelum ni kita boleh tengok tim macam Leicester contohnya, Monaco menang Liga. Tapi lepas ni kemungkinan dengan 350 juta setahun, tim-tim ni memang tak ada chance lah. Jurang tu terlalu besar antara
T20. T20 dengan kasta lah, antara dua kasta ni terlalu besar. Dan kalau kita tengok daripada segi player pula sendiri, katanya lah pemain-pemain ni akan di-ban international scene, contohnya macam World Cup lah, UEFA, Euro lah. Bagi aku susah lah aku rasa benda tu bullshit aku rasa. Susah gila. Susah gila nak buat. Sebab ya, siapa nak tengok World Cup yang tak ada Ronaldo, tak ada Hazard, tak ada Messi, tak ada orang nak tengok lah. So in the end aku rasa UEFA apa semua ni akan mengalah juga nanti. Tapi tu lah, berbalik kepada yang tadi lah, aku rasa memang tak sedap gila. Sebab tim-tim bawah, aku rasa grassroots football ni dah hancur lah gitu. Dia memang berlawanan tau dengan konsep sukan. Okay, contoh hang di peringkat sekolah, sukan orang yang tak tera pun boleh menang, betul tak? So dia kena fair play, fair competition lah. Dia nak promote orang yang daripada bawah lepas tu naik ke atas, something like that kan. Tapi konsep ni memang bagi aku tak adil lah. If let's say lah, kalau contoh aku let's say aku fan Man United, obviously aku nak mereka menang Liga setiap musim, nak menang Champions League setiap musim, semua trofi, treble, quadruple aku nak menang setiap musim. Tapi kalau macam ni aku tak happy lah. Sebab always on the top, tak bagi cara orang lain langsung. Mana competition kan? Memang tak happy benda macam ni. Okay, so benda ni memang serius dalam bola sepak sekarang. FA tak setuju, FA England tak setuju, Serie A semua tak setuju, La Liga tak setuju, UEFA, FIFA pun tak setuju. Mesti ada tindakan keras apa semua. FIFA semua dah keluar statement kan. So Kapiu, apa tindakan yang FA ni cakap mereka akan buat? Tu lah, tindakan yang mereka kata nak buat, mereka akan buang tim-tim yang terlibat ni daripada liga masing-masing lah. Macam Juventus out daripada Serie A, MU, Liverpool, Arsenal akan out daripada Premier League, Real Madrid dengan Barcelona out daripada La Liga. Tapi bagi aku benda tu macam hang cakap tadi, bullshit. Memang takkan jadi. Hang Premier League ni, Serie A dengan La Liga ni orang syok tak sebab apa? Sebab mereka ada worldwide audience kan. Ada satu dunia. Satu dunia nak tengok Premier League ke tengok Brighton lawan Fulham. Hang nak tengok Super Sunday. Super Sunday nak tengok. Hang nak tengok La Liga Granada lawan Real Betis kan. Memang dah kan. Kalau macam tu memang daripada depa nak buang tu, depa lagi merugikan diri sendiri kan tau. Tim-tim Premier League, Serie A apa semua. Kalau aku rasa benda tu depa takkan buat. So bagi aku apa yang depa ugutan yang depa buat ni bagi aku tu ugutan kosong Depa tak boleh buat apa-apa. In fact aku rasa memang depa tak boleh buat apa. Depa cakap depa akan ban buang-buang semua ni, tapi benda tu hanya baru statement, belum confirm lagi. So in the end aku rasa fan football lah, fans semua orang kena terima hakikat lah yang European Super League ni akan jadi. Sebab tengok dulu Premier League nak buat pun, Premier League nak buat, benda yang sama jadi lah. Team MU, Liverpool, Arsenal ni keluar daripada Football Division 1 untuk join Premier League. Sebab mereka dapat TVD dengan Sky Sport dengan BT Sport, dapat 1 billion setahun. Jadi in the end duit tu memainkan peranan yang banyak kan. So kalau hang nak cakap apa, tim MU tak mau join European Super League, aku rasa benda tu tak logik lah. Sebab hang tengok Arsenal dah confirm, dah announce, Chelsea, City dah lagi, Barca dah announce, Real Madrid. So benda tu aku rasa mereka takkan patah balik lah dengan decision ni. European Super League akan diteruskan, macam mana pun akan diteruskan. And in the end kita kena terima tu adalah future bola sepak. Kalau hang tengok kalau ada apa dia? Aku tengok je kan. Akan tengok. Kita tengok je. Marah tapi still akan tengok. Cuma yang akan efek tu adalah kelab kecil dekat local football, dekat UK, dekat Itali, dekat Spain tu je. Dia cuma ni lah sebut pasal kelab-kelab tadi kan. Yang aku nampak PSG seorang ni tak announce sebab katanya dia sebenarnya presiden PSG tu sendiri ada conflict of interest. Dia first kali dia member of UEFA. So basically dia tak boleh dia terpaksa ikut apa yang UEFA cakap. Betul. Dan yang kedua, dia ni pemilik kepada beIN Sport, which is salah satu broadcaster ni broadcaster Champions League. So in the end mungkin dia terikat dengan tu, ataupun lepas ni dia akan masuk juga ke macam mana, kita tengok PSG, kita tunggu. Okay, so far tak ada clear cut lagi bila benda ni akan diteruskan dan sebagainya kan. Aku rasa macam cakap tadi, mungkin mereka pasti akan go through. Tapi memang tim badan-badan dalam ESL ni mereka akan jumpa dengan FA semua. Kok mana pun memang akan jumpa kat jalan tengah betul kan. Mesti aku rasa akan jumpa jalan tengah. Maybe UEFA dapat duit sikit, Premier League dapat duit sikit, semua orang dapat duit sikit. Dia lain kali semua orang happy tu je lah. Semua basically sebab benda ni semua duit je lah.
Okay, untuk fan yang tak tahu, fan juga ada yang tak tahu, aku nak sentuh sikit. Aku rasa model ni sejak sebab bola sepak jadi bisnes, betul tak? Sebelum ni bola sepak adalah sukan dan sebagainya. Contoh macam model dekat dalam Bayern Munich kan. Dia memang persatuan lah. Memang persatuan, dia bukan bisnes. So bila bisnes ke bola sepak ni, dia tarik investment daripada Amerika, betul tak? Contohnya macam Arsenal, owner dia Kroenke, lepas tu macam Liverpool, Henry, lepas tu MU, The Glazer family, mereka American. So mereka nak bawa budaya American tu main dalam EPL kan. Budaya contoh cakap NBA, NFL. So NFL apa semua konsep yang mereka bawa tu macam ni lah. Franchise konsep yang sama, dia tertutup, liga itu tutup, tak ada orang relegation. And then aku rasa mengikut tu lah. Kok mana pun, macam contoh NBA, Eastern Western Conference kau. Kok mana pun setiap tahun akan jumpa tim yang sama. Benda tu aku rasa hilangkan feel Champions League lah. Macam Champions League, setahun kita jumpa Barca, setahun jumpa Real kan. Benda tu ni lah aku rasa. Dia akan bagi banyak duit, tapi dia akan take away macam nampak fairy tale Ajax pernah Champions League kan, Aston Villa Champions League dan sebagainya kan. Okay guys, setakat tu sajalah discussion kami untuk video kali ni. Tapi aku rasa mungkin lepas ni akan ada lagi kot, sebab benda ni akan berlaku in stages kan. So buat setakat ni aku rasa benda ni is a disgrace. Memang memalukan lah, sebab kat Malaysia situasi dia, kita banyak support top 6 club lah. Arsenal ke, Chelsea, MU, Liverpool, City. Bila kita nampak kelab bila kita nampak big club ni yang kita support sejak kecil kan, kita nampak value dia. Contoh macam MU daripada Sir Alex Ferguson dan sebagainya. Betul, Arsenal main total football. Kelab yang ada value macam Liverpool, orang kata the people's club lah, socialist apa semua kan. Buat macam ni memang tak happy lah tengok, betul tak? Okay, so komen kat bawah apa pendapat apa setuju tak dengan benda ni, sama ada football fan matters lah hashtag dia kan. Komen kat bawah pendapat buat discussion kat bawah. Thanks for watching. I'll see you guys in a bit. Take care and peace.